Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Fadil Bandin selaku pengurusi pada pagi ini, hormati Fadil Ustaz Ibrahim, Ketua Dewan Ulama PAS Kawasan Pendang, Staf Kepimpinan PAS Kawasan Pendang, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersama, dan moga-moga kesyukuran kita adalah syukur yang akan membawa kepada kita rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menghindarkan kita daripada menjadi mangsa kepada iblis laknatullahi alaih. Karena syukur adalah suatu sifat yang disebutkan oleh iblis apabila dia bersumpah di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah Allah memperkenankan permintaan iblis untuk dipanjangkan umurnya, iblis telah mendedahkan perancangannya apa yang akan dia buat terhadap anak cucu tu Adam. Iblis sebut, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis kata, aku akan datang ganggu anak cucu tu Adam itu daripada arah depan dan belakang mereka, daripada arah kanan dan kiri mereka, dan kau ya Allah tidak akan mendapati melainkan sikit sahaja mereka yang bersyukur. Sayyidina Umar radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, Sayyidina Umar ketika melakukan tawaf di Baitullahil Haram, tiba-tiba Sayyidina Umar mendengar seorang anak muda mendoakan suatu doa yang tak pernah didengar daripada sesiapa pun, walaupun daripada Nabi SAW. Apabila selesai daripada tawaf, Sayyidina Umar langsung bertemu dengan anak muda itu dan bertanya apakah yang telah didoakannya tadi. Anak muda itu menyebut, wahai Amirul Mukminin, saya berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, kau jadikanlah aku dalam kalangan orang-orang yang sedikit. Apakah maksud doamu itu? Tanya Sayyidina Umar. Lalu anak muda itu menyatakan, bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sahaja dalam kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Moga-moga kita yang hadir, kita yang berada dalam perjuangan ini, Allah golongkan kita di kalangan orang yang bersyukur, orang yang akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan kita tak mau menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Bila kita baca Al-Quran, kita akan temui bagaimana Allah merakamkan peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku di akhirat nanti, supaya jadi peringatan untuk kita, supaya kita boleh buat perubahan sebelum kita ditemui dengan kematian. Kita beringat kerana apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walaupun peristiwa itu belum berlaku, walaupun peristiwa itu berlaku lepas daripada alam ini, kita yakin bahawa apa yang disebutkan oleh Allah akan adalah suatu benda yang benar. Antaranya Allah Ta'ala rakam di dalam Al-Quran cerita ahli-ahli neraka yang menyesal, bahkan mereka merayu-rayu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga apa yang Allah rakam ini jadi peringatan kita, supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang akan merayu kepada Allah di akhirat nanti. Apatah lagi ketika berada dalam neraka,
yang tidak akan dipedulikan dengan rayuan mereka oleh Allah, dan sesiapa yang dengar pun tak akan peduli. Pertama, tuan-tuan, ahli neraka Allah Ta'ala sebut rayuan mereka pertama ialah mereka minta, mereka rayu kepada Allah Ta'ala supaya dikeluarkan daripada neraka. Tak tahan dengan siksaan yang sedang ditanggung, menyebabkan mereka merayu kepada Allah. Allah rakam seperti mana di dalam surah Al-Mu'minun. Apa orang-orang ahli neraka sebut? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, daripada neraka, dan kembalikanlah kami. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami boleh hidup balik, tapi kami buat juga maksiat, kami juga lawan kamu ya Allah, fa inna zalimun. Kami memang orang zalim sungguh. Mereka minta, tuan-tuan, dikeluarkan daripada neraka untuk hidup, dan mereka kata mereka akan ulangi perbuatan mereka yang lalu. Tapi apa jawapan daripada Allah kepada penghuni neraka? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Duduk terus dalam neraka tu, wa la tukallimun. Jangan duk sembang dengan aku. Tuan-tuan, Tuk Guni Aziz kata bila dia tafsirkan ayat ni, qala khsa'u fiha, berambuh tuan-tuan, malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala tak kelapak nak dengar, tuan-tuan, permintaan ahli neraka. Wala tukallimun. Allah kata jangan duk sembang dengan aku. Tuan-tuan, permintaan ahli neraka yang pertama, mereka minta untuk dikeluarkan daripada neraka. Allah tak layan, tuan-tuan. Satu penyiksaan yang terpaksa ditanggung oleh penghuni neraka. Kedua, apabila minta supaya dikeluarkan pun tak dilayan, mereka merayu kepada malaikat Malik, iaitu ketua penjaga neraka. Apa yang mereka minta? Tuan-tuan, mereka minta supaya malaikat doa minta kepada Allah mereka dimatikan, supaya tak terasa lagi dengan penyiksaan yang ditanggung oleh mereka. Allah rakam, tuan-tuan, dalam surah Zukhruf ayat yang ke-77. Mereka penghuni neraka minta ke malaikat Malik, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka minta, mereka seru kepada malaikat Malik supaya Allah Ta'ala matikan mereka ni. Mereka minta supaya Allah matikan. Tapi apa jawapan malaikat Malik? Qala innakum makisun. Kamu akan terus berada di dalam neraka ni, kata malaikat. Muslimin, muslimat, minta mati pun tak dilayan. Malaikat dipinta untuk tolong, minta ke Allah, malaikat pun tak mau tolong. Bertambah seseksa, tuan-tuan, penghuni neraka. Moga-moga kita tak termasuk dalam golongan ini. Minta mati tak diperkenankan, kerana mati tak ada dah kali kedua. Mati sekali saja. Ketiga, tuan-tuan, bila dah minta keluar tak diperkenankan. Minta mati pun ditolak. Kali ketiga mereka minta apa? Mereka minta supaya kurangkan siksaan neraka yang mereka tanggung hanya sekali saja. Sehari itu dah. Ringankan sehari itu dengan siksaan. Muslimin, muslimat, Allah rakam di dalam surah Ghafir bagaimana permintaan ahli neraka. Wa qala alladhina fin nar. Berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka, di khazanati jahannam, untuk penjaga-penjaga neraka. Mereka minta tolong kepada penjaga-penjaga neraka. Ud'u rabbakum yukaffif anna yawman minal azab. Mereka minta kepada penjaga neraka, hampa tolonglah, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan hampa kurangkan, ringankan siksaan neraka sehari saja terhadap kami. Minta seorang korang sehari je, tuan-tuan. Bukan minta setahun, bukan minta selama-lamanya, minta sehari sudahlah. Tapi jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tak diperkenankan. Bahkan malaikat jawab, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala. Malaikat penjaga neraka kata, bukankah lu waktu hidup di dunia ada rasul-rasul yang mai bawa keterangan yang jelas nyata ke hamba? Qalu bala. Mereka mengaku ya. Tuan-tuan, waktu hidup di dunia rasul, nabi bawa keterangan, bawa bukti daripada Allah Ta'ala. Mereka tolak, maka permintaan mereka juga ditolak bila mereka minta. Walaupun minta korang ringankan siksaan terhadap mereka,
sehari saja tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian, permintaan terakhir ahli neraka nanti di akhirat Allah rakam ialah ucapan penghuni neraka kepada ahli syurga. Muslimin muslimat, moga-moga kita dan adik-beradik kita, sahabat-sahabat yang kita sayang, tidak termasuk dalam golongan ini. Kita tak boleh bayang kalaulah yang merayu tu adalah orang yang kita kasih, ataupun kalaulah kita sendiri. Na'udzubillah tuan-tuan. Apa yang Allah rakam, permintaan apa daripada orang ahli neraka ni, permintaan terakhir mereka tuan-tuan minta kepada penghuni syurga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ahli-ahli neraka menyeru kepada penghuni syurga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Hampa limpahkan, hampa bagilah sikit air kepada kami, ataupun makanan, sebahagian makanan apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Tuan-tuan, penghuni neraka merayu kat siapa ni? Merayu kepada penghuni syurga. Minta ke Allah, Allah tak berkenan. Minta kepada malaikat yang jaga neraka pun tak dilayan. Akhir mereka merayu kepada penghuni syurga. Orang-orang yang pernah mungkin mereka hina waktu hidup di dunia dulu. Orang-orang yang pernah mereka letakkan mereka di kandang orang bersalah, dihukum tanpa diadili. Orang-orang yang dipelecehkan waktu hidup di dunia. Orang-orang yang dihina oleh mereka waktu hidup di dunia. Tapi bila duduk neraka, mereka merayu kepada penghuni syurga yang mereka hina waktu hidup di dunia dulu. Jawapan penghuni syurga tuan-tuan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata, yakni penghuni syurga berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan kedua-duanya. Mengharamkan ayat, mengharamkan makanan terhadap orang-orang yang ingkar. Tuan-tuan, tutup, tak ada dah larian selepas daripada itu. Moga-moga kita tuan-tuan sejahtera di dunia, sejahtera juga di akhirat, tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang merayu-rayu di dalam neraka minta pelepasan daripada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat mati sekalian, sebelum terperosok dalam neraka, mereka juga Allah rakam menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Allah rakam kata-kata orang yang menyesal di akhirat nanti. Ada yang menyebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau hidup di dunia dulu, aku buat baik untuk kehidupan ini. Lihayati. Pi mati tuan-tuan, lepas mati baru perasan, baru sedap. Kata yang itulah kehidupan yang sebenar. Waktu hidup di dunia ni, tak sebenar mana, tak kekal pun. Hak lepas mati itulah yang sebenar. Di akhirat, ada yang menyebut, alangkah baiknya kalau buat baik untuk kehidupan di akhirat. Ada yang Allah rakam akan menyebut, ucapan penyesalannya ialah, ya laitani kuntu turaba. Wah, alangkah baiknya kalau dulu aku jadi tanah saja. Tak jadi orang pun tak apa, jadi tanah. Tuan-tuan, kerana jadi tanah, takkan dihisap, tak terbeban dengan neraka dan siksaannya. Allah juga rakam akan ada orang yang menyesal di akhirat nanti. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila. Ada yang menyesal kerana silap pilih kawan waktu hidup di dunia. Menyesal sampai dia kata, langkah baiknya kalau aku tak ambil dia tu jadi kawan aku. Tuan-tuan, ini ucapan penyesalan di akhirat. Allah sebut siap-siap supaya kita jangan silap pilih kawan waktu hidup di dunia. Ada ayat lain Allah Ta'ala sebut, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang berkawan baik waktu hidup di dunia, di akhirat nanti mereka akan jadi musuh antara satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa bila berkawan ialah orang yang menunaikan hak persahabatan, yang betul didorongkan, yang salah diterap, dihalang kerana dia sayang kepada saudaranya. Tapi orang yang berkawan semata-mata dengan dunia, tuan-tuan, di akhirat mereka akan jadi musuh antara satu sama lain untuk menyelamatkan diri. Takut kawan tu bawa dia, heret dia masuk ke dalam neraka. Di akhirat ada yang menyesal sampai sebut, ya laitani taqaztu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau aku ikut sama jalan dengan Nabi dulu. Tuan-tuan, waktu hidup di dunia, dia peleceh orang yang ajak hidup ikut sunnah Nabi, ikut Nabi. Di akhirat barulah dia nak menyesal. Muslimin muslimat, dan ada yang menyesal
dengan sebab salah memilih pemimpin, seperti yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Ahzab, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah, sehinggalah mereka menyebut alangkah baiknya kalau kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Muslimin muslimat mati sekalian, hidup kita di dunia ni supaya tak menyesal seperti mana yang Allah rakam apa yang akan berlaku di akhirat nanti, tuan-tuan. Kita nak moga-moga hidup kita dalam keadaan yang dilindungi daripada perkara-perkara yang menyebabkan penyesalan dalam hidup kita. Muslimin muslimat, antara yang Allah Ta'ala sebut dan penyesalan di akhirat ialah dan silap memilih pemimpin, dan kita minta jauh daripada perkara itu berlaku, kerana waktu hidup di dunia orang tak perasan kata benda tu adalah benda yang penting. Muslimin muslimat, Allah rakam di dalam surah Azab cerita silap dalam memilih pemimpin. Orang duk sangka, tuan-tuan, pilih pemimpin ni takat dunia, mengundi dalam daya selesai. Tak, tuan-tuan. Malam Jumaat, malam baca Yasin rasanya, kita duk baca Yasin selalu. Kita akan jumpa dalam Al-Quran, dalam surah Yasin yang kita duk baca. Cuma perasan tak perasan je. Allah Ta'ala sebut, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami menulis apa yang dikerjakan dan kesan daripada apa yang dikerjakan. Tuan-tuan, Allah kata, Allah sebut bahawa apa yang kita buat, apa yang diucapkan, apa yang kita buat tu Allah catat, tuan-tuan. Bukan takat apa yang kita buat, bahkan kesan daripada perbuatan kita juga Allah catat. Kalau mengundi, tuan-tuan, dalam ayat PIU 15, awak habis hari tu mengundi tu sat sangat, dipangkah masuk sat sangat, ada kesan ke tak? Ada kesan. Kerana orang yang dipilih dan menang dalam pilihan raya, dialah yang akan mengatur dan mencatur pentadbiran. Dialah yang akan menyusun, tuan-tuan, perjalanan negara ini. Kalaulah orang yang kita bagi kepercayaan, orang tu yang kita harap dia boleh mewakili kita supaya dapat melaksanakan tanggungjawab agama, supaya terlaksana apa yang ada di dalam Al-Quran, tiba-tiba dia melencong, tuan-tuan, nanti kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Muslimin muslimat, di akhirat Allah cerita dalam surah Ahzab, Allah cerita orang-orang yang silap dalam memilih pemimpin. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Pada hari dilayuk, dibolak-balik muka-muka mereka di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya kalau dulu kita taat kepada Allah dan Rasul. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu taat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar negara kami, fa adalluna as-sabila, tengok-tengok mereka lah yang menyesatkan kami. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, kami minta mu laknat, mu gandakan azab terhadap mereka, terhadap pemimpin itu, dan kau laknatlah mereka dengan selaknat-laknatnya. Inilah permintaan ahli neraka di kalangan rakyat yang waktu hidup dunia adalah rakyat biasa terhadap pemimpin-pemimpin yang menyesatkan mereka waktu hidup di dunia. Orang duk sangka jadi pemimpin ni cerdik, orang duk sangka yang ni pemimpin ni orang baik. Tuan-tuan, rupa-rupanya dengan ta'assub membabi buta, percaya kepada pemimpin tanpa ilmu, tuan-tuan, akhirnya pemimpin tu bawa rakyat dia, pengikut dia, terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu pemimpin berlepas diri. Rakyat, tuan-tuan, kata kami percaya ke hangpa dulu, tolonglah kami. Tuan-tuan, pemimpin kata tak raya, tak boleh nak tolong, dengan sebab masing-masing tanggung apa yang dilakukan. Ketika itulah rakyat baru sedar, dan akhirnya mereka minta kepada Allah gandakan azab terhadap pemimpin yang mereka menyebabkan mereka terperosok dalam neraka, dan minta Allah laknat pemimpin mereka dengan selaknat-laknatnya. Muslimin muslimat mati sekalian, moga-moga apa yang kita sebut daripada ayat-ayat ini menjadi peringatan untuk kita supaya dapat menjalani kehidupan kita seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berhati-hati tuan-tuan dalam kehidupan ini. Banyak pihak yang nak supaya kita tergelincir. Ada tuan-tuan cabaran-cabaran terhadap iman kita. Dan kita kena berhati-hati. Pertama tuan-tuan, iman yang kita dapat ni perlu dipertahankan. Kerana yang nak rosakkan iman kita pertama ada nafsu kita sendiri. Nafsu yang ada dalam diri kita. Lagi duk hidup, tuan-tuan, nafsu ni duk ada dengan kita. Tak pernah kata dia duk diam. Tak pernah kata dia redha dengan kita. Kalau kita layan lagi sakan dia minta. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Allah kata jangan kamu ikut hawa nafsu. Nescaya dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Ini puncak pertama. Tuan-tuan, hidayah tergelincir, terlepas daripada seorang hamba. Yang kedua, seorang hamba tu terlepas daripada dapat hidayah Allah dengan sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pasal dia tak guna tuan-tuan panca indera yang Allah bagi. Allah bagi mata, dia tak mau tengok dengan betul-betul. Allah bagi telinga, dia tak mau dengar betul-betul. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Berapa ramai yang kami lempak masuk neraka di kalangan jin dan juga manusia. Mereka tu kata Allah, mereka tu ada hati tapi tak ambil hati. Mereka tu ada mata tapi tak mau nak tengok. Mereka tu ada telinga tapi tak mau dengar. Mereka tu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tuan-tuan, orang habaq dah tapi tak mendengar. Yang habaq tu bukan orang biasa, orang alim, tok guru, tuan-tuan. Tapi waktu lain tak setuju, lawan dengan tok guru. Bila ada masalah, bawa ayat pergi cari tok guru. Tuan-tuan, masa tu baru nak pakai tok guru. Waktu lain tak mau, tak pakai tok guru. Tuan-tuan, Allah bagi hati, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, dengar supaya dapat hidayah. Tak kenal orang kalau tak perhati betul-betul. Allah juga sebut seperti mana kita duk baca tuan-tuan dalam surah Mulk malam-malam, cerita bagaimana penghuni neraka. Pasal apa kena neraka sa'ir? Mereka bila ditanya, mereka jawab apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka kata kalaulah kita dulu dengar ataupun kita fikir, tentulah kita tak jadi penghuni neraka sa'ir ni. Tuan-tuan, cerdik semualah ni, mengaji pakat tinggi-tinggi, tapi hidayah tuan-tuan bukan berdasarkan cerdik pandai. Kalau tak guna tuan-tuan ilmu yang ada, tak guna tuan-tuan mata, tak guna telinga, tak guna hati, tuan-tuan tak jumpalah dengan hidayah Allah Ta'ala. Ini punca kedua kata ulama. Hidayah tuan-tuan jauh daripada hidup kita. Ketiga tuan-tuan, pasal apa hidayah ni boleh hilang ataupun boleh jauh daripada kita? Dengan sebab tuan-tuan duk ikut tok nek, tok ikut generasi yang pertama. Ni penyakit yang duk ada masyarakat kita. Payah nak buang, payah tinggal. Kira tu ya, tak boleh nak buang dah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan, antara punca tuan-tuan kerosakan, punca kesusahan di akhirat ialah dengan sebab ikut tok nek. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila disebutkan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka kata, kami nak ikut apa yang kami dapati, yang kami perolehi daripada nenek moyang kami. Tuan-tuan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'id. Tuan-tuan, sekalipun syaitan yang duk ajak mereka tu tuan-tuan kena ke sa'id, mereka tak ikut Allah, nak ikut syaitan. Syaitan yang duk ajak mereka pergi kena ke sa'id, mereka boleh ikut pula. Muslimin, muslimat mati sekalian, ikut pemimpin bawa pergi ke neraka. Tuan-tuan, musuh tak kenal, mereka sangka sebagai sahabat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan reda kepada kamu orang Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu mengikuti jejak langkah ataupun kehidupan mereka. Terakhir tuan-tuan, Allah cerita punca hidayah Allah ni dengan sebab syaitan, dan peristiwa ni Allah sebut di dalam Al-Quran, cerita apa yang bakal berlaku dalam neraka. Muslimin, muslimat mati sekalian, saya sebut cerita-cerita ni dalam Quran ni supaya kita beringat selalu. Selalunya orang akan ingat mudah dengan cerita, kan?
Allah cerita, Allah guna uslub cerita tuan-tuan dalam Al-Quran supaya menarik perhatian orang-orang yang hamba-hamba dia yang mendengar. Antara perkara yang Allah cerita juga ialah peristiwa yang akan berlaku dalam neraka juga. Tuan-tuan, Allah cerita dialog syaitan dengan penghuni neraka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan berkata selepas selesai urusan, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Syaitan kata apa tuan-tuan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa da'awtukum fastajabtum li. Ni cerita apa ni tuan-tuan? Ceritanya bila dah kena masuk neraka pun neraka, depa pi cari tuan-tuan syaitan. Depa pi serbu kat syaitan, hanglah punya pasal kami kena pakat masuk dalam neraka ni. Tuan-tuan, syaitan jawab, Allah cerita siap-siap bagaimana jawapan yang akan diberikan oleh syaitan terhadap penghuni neraka. Tuan-tuan, syaitan kata apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah menjanjikan kepada kamu dengan suatu janji yang benar. Wa wa'antukum fa akhlaftukum. Aku pun janji kat kamu, tapi aku mungkiri janji aku. Aku kelentong je. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa da'awtukum fastajabtum li. Syaitan kata, aku tak mampu nak buat apa-apa kat hangpa. Aku ajak je. Aku ajak hangpa je. Fastajabtum li. Hangpa yang kata ikut aku apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ni jangan duk salah aku. Salah kat diri hangpa. Tuan-tuan, bertambah seksa tuan-tuan orang neraka bila dengar tuan-tuan jawapan daripada syaitan yang berlepas diri daripada apa yang dia lakukan. Muslimin, muslimat mati sekalian, marilah sama-sama kita tuan-tuan guna dan jadikan baki daripada hidup yang kita tak tahu lama mana lagi kita nak hidup tuan-tuan, untuk kita jadikan diri kita dalam waktu yang tempoh yang ada ni untuk jadi orang yang bahagia di akhirat, bukan jadi orang yang menyesal tuan-tuan. Tuan-tuan, hidup ni dengan angka nombor tuan-tuan. Kita yang saya duk tengok ni, yang hadir ni banyak umur 40 ke atas ni. Kan? Umur 40 ni umur matang, dah cukup kematangan. Nabi-nabi tuan-tuan jadi rasul, jadi nabi semua umur 40, kecuali Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya alaihi wassalam. Dan semua jadi 40. 40 jadi nabi adalah tanda kematangan. Macam itulah dengan kita. Tuan-tuan, orang umur 40 ni ialah orang yang hidup lebih daripada separuh umur yang Allah bagi biasanya. Pasal Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 sampai 70. Kalau 40, orang tu hidup sampai 60 je. Lebih daripada separuh dah. Kalau dia hidup sampai 70 tahun sekalipun, umur 40 memang lebih daripada separuh juga. Tuan-tuan, umur matang untuk dia boleh buat keputusan tentang untuk kehidupan yang berbaki itu. Tapi kalau umur 40 masih tak boleh berubah gaya hidupnya, tuan-tuan, wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib qayruhu syarrahu falyatajahhaz ila nar. Siapa-siapa yang telah menjangkau usia 40 tahun, bila dia timbang amal kebaikan dan keburukannya, tengok-tengok hak buruk lebih banyak daripada hak baik, bersedialah untuk ke dalam neraka. Tuan-tuan, sebuah universiti di Amerika, mereka buat kajian terhadap orang yang 40 ke atas. Kajian mendapati otak orang yang dah lebih daripada 40 ni, sel-sel dalam otak tu berkurang. Dia kurang, mati. Kesan daripada sel tu berkurang dalam otak, tuan-tuan, orang tu dia payah nak buat keputusan yang kukuh. Dia payah nak buat satu keputusan yang boleh dia pegang. Tuan-tuan, kita mengaji tuan-tuan, bagaimana umur 40 ni, kalau orang tu dia tak buat perubahan tanda hidup dia tak U-turn tuan-tuan ke arah yang lebih baik untuk dia tutup hidup dia dengan kebaikan, dia payah nak berubah. Pasal apa? Lebih daripada separuh daripada hidup dia hidup dengan cara tu. Muslimin, muslimat, Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, a'zarallahu ila mri'in akharallahu ajalahu hatta sittina sa'. Bahasa mudah kita, bahasa Kedah tuan-tuan, Allah tak kelakar nak terima sebarang alasan daripada seorang hamba yang Allah tangguhkan kematiannya sampai umur 60 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, 40 umur cukup matang. Sampai 60, Nabi kata Allah tak kelakar nak terima sebarang alasan daripada seorang hamba yang Allah bagi umur sampai 60. 20 tahun kalau dia nak qada, dia boleh qada tuan-tuan.
Kalau dia nak perbaiki hidup dia boleh dalam tempoh 20 tahun. Tapi berapa ramai orang waktu dia duduk kerja, tuan-tuan dia duduk rancang dah. Lepas pencen ni, dia nak buat apa? Hak dia buat tu, tuan-tuan, kira buat duit lagi, kerja lagi, tak habis, tak selesai. Pokok nak rancang, dia nak main duduk di masjid, nak istiqamah dengan majlis ilmu, tak juga. Tuan-tuan, ada orang rancang macam tu. Tuan-tuan, kadang-kadang tak sampai pun sampai 60 untuk dia pencen. Pencen terus daripada hidup dunia ni. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, bahaya. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena bersedia. Tuan-tuan yang aktif dengan jemaah, program-program hadir usra, kuliah haraki, program-program tolong jemaah untuk pelaya dan sebagainya. Tuan-tuan, moga-moga apa yang kita lakukan itu dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Nak lihat kemenangan Islam. Tuan-tuan, ibadat yang kita buat, kita perbaiki, kita istiqamahkan. Kita kena bersedia untuk menghadapi satu masa, kalau Allah panjang umur kita, tuan-tuan, kita tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak aktif macam sekarang. Masjid pun tak boleh sembahyang jemaah dah. Telantang atas kaki. Sakit yang sakit ni, kena potong pula kaki. Tuan-tuan, dengar ceramah tanu, teringin nak pergi, tapi tak boleh pergi. Duk teriak atas kaki soal-soal. Tuan-tuan, waktu ni dengar azan, duk masjid dah biasanya, contohnya. Tapi duk atas kaki, tak boleh nak pergi, teriak bila tiap kali dengar azan. Tuan-tuan, adakah bila sampai ke satu peringkat semacam tu, orang yang biasa duk buat amal kebaikan, jaga sembahyang jemaah, selalu hadir majlis ilmu, program-program jemaah dia bagi masa dan tenaga dia buat kebaikan-kebaikan. Mai satu ketika Allah uji dengan usia yang lanjut, kalau tak lanjut pun dia uji dengan kesihatan, sampai terlantak di atas kaki, di rumah ke di hospital. Tuan-tuan, dia tak boleh buat dah macam dia duk buat selalu. Adakah pahala-pahala yang biasa dia dapat daripada sembahyang jemaah, daripada baca Quran dia dengan aktiviti lain yang dia tak boleh buat pasal sakit? Adakah tak dapat dah pahala dengan sebab dia tak boleh buat? Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba tu sakit ataupun dia dalam keadaan musafir, dia sakit atau musafir, tetap ditulis pahala untuknya seperti mana yang dia dapat dalam waktu dia bermukim dan juga dalam keadaan dia sihat. Tuan-tuan, kita pergi Kuala Lumpur, kita pergi musafir Kuala Lumpur, singgah di RNR, sembahyang Zuhur tinggal 2 rakaat, kita buat qasar. Adakah bila kita sembahyang Zuhur yang biasa kita buat 4 rakaat, mai qasar, Allah bagi hadiah jadi tinggal 2 saja? Bila kita buat 2 rakaat tu, pahala kita pun jadi sekerat, tinggal separuh. Tak, tuan-tuan, pahala tetap macam 4 rakaat juga. Tuan-tuan, pasal kita duk biasa buat 4 rakaat. Tuan-tuan, macam itulah orang yang sihat, duk jaga ibadat dia, rajin jemaah di masjid, buat ibadat-ibadat di rumah dengan sembahyang sunat, boleh berdiri lama, baca Quran, sedekah, yang ni buat, yang ni buat. Mai satu ketika dia tak sihat, tuan-tuan, terlantak di atas kaki. Tuan-tuan, nak mai sembahyang jemaah tak boleh dah. Tuan-tuan, waktu yang biasa dia pergi masjid, tiap kali pergi masjid dia buh RM1 dalam tabung tiap kali pergi sembahyang jemaah. Tuan-tuan, tak boleh buat dah. Baca Quran pun tak boleh, tuan-tuan. Orang tolong baca kat dia. Semua perbuatan ibadat yang biasa dia buat, tak boleh buat dah. Adakah di ketika itu pahala tak ada pasal dia tak boleh buat? Tak, tuan-tuan. Yang ni lah yang saya sering sebut di tempat-tempat lain. Apa yang kita buat hari ni waktu kita sihat, tuan-tuan, persiapan untuk menghadapi masa kita telat ketika uzur. Waktu kita tak ada duit, waktu kita ada duit ni, tuan-tuan, kita infak. Kita infak, bagi masjid, bagi jemaah, bagi. Mai satu ketika kita tak ada duit ataupun kita sakit, kita tak boleh nak bagi macam biasa tiap hari. Adakah bila kita tak boleh bagi, tak boleh buat, tuan-tuan, pahala tu terhenti tanggung? Tak. Bagi orang yang biasa melakukan kebaikan tu secara berterusan, secara istiqamah, Allah tetap bagi pahala kepada dia walaupun dia tak buat seperti mana biasa. Muslimin muslimat. Jadi bersedia, tuan-tuan, tak satu ketika Allah panjang umur kita ataupun Allah uji dengan sakit, tak boleh, tuan-tuan, nak buat aktiviti ibadat macam biasa. Tapi walaupun terlantak atas kaki,
kita tetap dapat pahala macam kita duk buat yang buat selalu, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang saya bacakan tadi. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi kita ni, kita nak pasti kita boleh istiqamah supaya kita boleh melakukan ibadat dan ibadat kita diterima oleh Allah, supaya kita tak jadi golongan yang menyesal di akhirat. Tuan-tuan, nak istiqamah, kita kena jaga diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara dosa, kerana dosa ada kesan yang buruk terhadap hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhu, pernah sebut tuan-tuan kesan terhadap dosa. Inna lil maksiyati sawadan fil wajh wa dhulmatan fil qalb wa karhan fi qulubin nas wa dha'fan fil jasad wa qillatan fil rizq. Tuan-tuan, Sayyidina Ibn Abbas kata, kesan daripada maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, apa jadi kat dia, walaupun dia tak perasan, walaupun orang tak perasan, tapi benda ni tuan-tuan, orang alim, orang soleh dia perasan. Dia tengok muka kita, dia tahu. Cuma orang baik ni dia tak cerita, tak tahuan. Dia tegur pun sengat-sengat, siniak-siniak. Pertama kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kesan daripada maksiat yang dilakukan ialah sawadan fil wajh, muka jadi hitam, jadi kelam. Tak ada seri, tuan-tuan, orang yang buat maksiat. Hak ni orang alim yang orang soleh dia perasan. Tuan-tuan, tak usah kita kata kok lah kita ni bukan ahli ibadat sangat. Kita jaga sembahyang jemaah, tak buat maksiat, pergi masjid, jaga sembahyang jemaah. Muka orang yang jaga sembahyang tambah dia pergi pergi masjid. Beza tuan-tuan dengan muka orang Islam, mengaku Islam tapi tuan-tuan tak jaga sembahyang. Walaupun dia Islam tapi dia tak jaga sembahyang, muka tak sama. Dulu tuan-tuan, saya pernah baca ada orang putih di satu museum di orang putih dulu lah, ada orang Islam, perempuan. Tuan-tuan, orang putih tu dia tengok muka perempuan, dia kata, hang orang Islam kan? Perempuan tu kata, tahu macam mana saya orang Islam? Dia kata, muka orang Islam dengan muka tak Islam ni tak sama. Tak sama apa sebab? Dia punya kajian, dia kata, orang Islam bila mereka tunduk, maksud dia sujud, darah turun ke muka, dia kata. Turun ke muka, muka tu jadi elok, dapat darah cukup. Kalau sujud lama lagi, tuan-tuan, kajian yang dibuat, tuan-tuan, sampai ke saraf bahagian otak yang darah payah nak sampai, yang boleh membantu kecerdikan ataupun kekuatan ingatan seseorang. Kita baca tok guru orang soleh dulu, ulama-ulama, imam dulu, sujud lama-lama, tu kuat ingatan. Kita tak ada nak rasa apa dia, angkat dah. Tu kan lupa semua. Tuan-tuan, dia tengok muka, dia kata muka ni muka orang Islam, pasal hampa duk tunduk selalu, maksud sujud. Subhanallah, tuan-tuan, beza tuan-tuan. Orang yang jaga, tuan-tuan, ibadat dengan muka orang yang tak jaga ibadat, ada beza. Tambah-tambah muka ni maksiat. Tuan-tuan, kalau tengok muka orang bukan Islam, saudara, walaupun tuan-tuan dia kaya sekalipun, walaupun nampak macam dia bahagia, walaupun apa benda yang kita nak tapi semua dia dapat, kita tak dapat, tuan-tuan boleh tengok muka. Tengok gambar orang putih, nampak muka, nampak halus, cari-cari, pergi dekat tengok, tak tengok mana pun, muka bintik dia pun. Tuan-tuan, seri dia lain. Yang kata seri ni, tuan-tuan, walaupun orang tu kulit dia hitam, kulit dia gelap, tuan-tuan, ada seri. Seri ni menarik perhatian. Kita tengok tak puas, seronok, menenangkan kita. Walaupun orang tu kulit putih, tapi seri tak ada, nur tak ada, tuan-tuan, tak menarik apa-apa, tak ada cahaya. Tuan-tuan, ni kesan daripada maksiat yang pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, muka ahli maksiat ni dia jadi kelam. Jadi kelam, tuan-tuan, muslimin muslimat. Kedua, tuan-tuan, wa dhulmatan fil qalb, hati jadi gelap. Dengar Quran tak berbekas, orang nasihat tak masuk, tuan-tuan. Tak ada orang kongsi cerita-cerita yang menakut supaya dia insaf, tak ada rasa apa. Hati jadi kelam, tuan-tuan. Dan nasihat tak jadi apa ya. Saya teringat ada cerita zaman dulu, nama Syekh Sakrah. Zaman dulu, tuan-tuan, di Mesir. Zaman dulu rumah ni lebih kurang sama buat daripada tanah liat. Jadi rumah kemak-kemak tapi bentuk lebih kurang sama.
Syekh Sakrah ni dia habaq kat bini dia, kata malam ni lepas isyak ada tetamu nak mai, jadi sedialah makanan. Abang nak keluar pergi buat kerja dulu pagi ni, dekat maghrib baru nak balik. Dia pesan kat bini dia, pergi buat kerja seharian tuan-tuan, dekat maghrib lah kita kata, kelam dah dia balik. Rumah dalam kampung tu, rumah bentuk dia punya design lebih kurang, dia buat daripada tanah. Jadi dia pun masuk dalam rumah. Masuk dia tengok tuan-tuan, dia tengok bini duduk lena atas katil. Waktu maghrib ni masak pun tak, dia geram, dia katok tuan-tuan. Bila dia katok, dia lari keluar, tak mau nak terus kemarahan dia. Bila dia keluar, dia tengok, ni bukan rumah aku, silap rumah sebelah rumah dia. Dia pun masuk rumah dia betul, masuk tengok bini tu tengah masak. Allahu Akbar, aku silap katok bini jiran. Tuan-tuan, tamu pun main malam tu pun semua, dia duduk susah hati. Malam tu tak lena, 3 malam tuan-tuan tak lena. Tapi 3 malam tu, siang dia tak keluar, dia takut nak jumpa dengan suami jiran tu. Suami jiran pun tak main, dia duduk heran juga. Pasal apa? Kukut kena nak main marah ke apa, tak ada juga. Hari keempat dia beranikan diri keluar pergi ke pekan, pergi beli barang kemas. Nak minta maaf kat jiran sebelah ni. Dia pergi beli barang kemas sikit. Tuan-tuan, dia jumpa dengan jiran sebelah, si suami tu. Dia kata, saya nak minta maaf lah. Sebenarnya baru ni saya silap masuk rumah dan duk sangka kata rumah saya. Saya ingat kot bini saya duk tidur atas katil. Saya suruh dia masak, dia tak masak. Saya geram, saya katok dia. Tengok-tengok rupanya bukan bini, bukan rumah saya, bukan bini saya. Saya nak minta maaf. Jadi saya nak bagi hadiah ni sebagai tanda saya minta maaf sungguh-sungguh. Si jiran ni kata, oh, patutlah aku tengok bini aku berubah. Dulu penyegam paip, tidur banyak, masak tak mau, kemas rumah tak mau. Malam tu lepas aku balik, tengok-tengok dia masak, dia mengemas rumah, dia taat ke aku. Rupa-rupanya hang katok dia. Jadi kawan ni kata, tuan-tuan ni aku nak bagi hadiah. Jiran tu kata, tak usah, aku yang patut ucap terima kasih ke hang. Kalau hang tak katok bini aku duk jadi perangai macam tu. Lepas ni kalau dia jadi perangai dia lebih, aku nak suruh hang katok lain. Tuan-tuan, hati kelam. Lelaki teguk tak makan saman, tuan-tuan. Tak makan saman. Kena katok dengan orang lain, cara tak mengajar, berubah tu. Kadang-kadang orang manusia macam tu, tuan-tuan. Allah katok dia, bagi peringatan kepada dia, baru tuan-tuan, baru dia nak berubah. Allah bagi cara tak langsung, bagi melalui hamba, bagi dia ingat dia balik, tuan-tuan, dia tak berubah. Allah bagi direct kat dia, baru dia nak berubah. Tuan-tuan, yang ketiga, wa karham fi qulubin nas. Kesan daripada maksiat yang dibuat, tuan-tuan, orang jadi meluat. Orang jadi meluat. Meluat, siapa dia meluat ni? Orang soleh jadi meluat. Tuan-tuan, apabila orang yang Allah cintai, tuan-tuan, malaikat Jibril alaihi salam Allah panggil menghadap. Allah bagi tahu kepada malaikat Jibril, fulan bin fulan, hamba ni aku kasih, aku cinta kepada dia. Kamu kasihlah kepada dia. Jibril alaihi salam pun otomatik, tuan-tuan, kasih dan cinta kepada hamba yang Allah cintai itu. Jibril alaihi salam panggil semua penghuni langit di kalangan malaikat umum. Allah cinta kepada fulan, aku juga mencintai dia, maka cintalah kepada dia. Semua penghuni langit, tuan-tuan, mencintai si hamba Allah yang baik itu. Cinta mereka, kasih mereka itu turun, tuan-tuan, ke muka bumi, ke dalam hati orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, orang soleh ni kalau dia duduk dengan orang yang baik, dia akan cepat serasi. Kena tajuk. Kalau tak kena dengan dia, tuan-tuan, orang hati berbeza. Jadi tak masuk. Tajuk nak sembang pun tak kena. Duduk tak boleh lama. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal tak ada, tuan-tuan, kasih sayang. Orang yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, kasih sayang ni, orang yang dicintainya, orang yang jaga hubungan dengan dia. Tapi bila seorang hamba tu buat maksiat, dia tak bertaubat, Allah Ta'ala cabut, tuan-tuan, kasih dalam hati orang yang beriman, orang soleh, tuan-tuan. Wadha'fan fil jasad. Yang keempat, kesan daripada buat maksiat ialah badan jadi lemah. Lemah ke mana? Pagi ni duduk kayuh gerak. Lemah ke mana, Ustaz? Saya ni pagi-pagi jogging berapa kilometer tak tahu nak abang. Pagi-pagi kayuh gerak. Kayuh gerak, ada orang kayuh gerak, tuan-tuan, daripada Sungai Petani mai ke Pendang, pi Keyam balik, pi naik, tuan-tuan,
Pergi sampai merebut balik Sungai Petani. Berapa kilometer. Boleh kayuh direct. Dia kata lemah macam mana? Tak lemah pun. Tuan-tuan, dia ahli maksiat. Dia kata tak lemah. Saya boleh kayuh direct, saya boleh angkat berat, saya boleh jogging, saya boleh buat kerja. Hak lemah tu, hak duduk meratik tu, tak pergi mana? Tuan-tuan, lemah apa? Lemah dalam melakukan kebaikan. Allah nak bangkit pagi untuk sembahyang subuh, dia rasakan selimut macam berat, macam bertantan. Nak tolak kain selimut pun tak mampu, tuan-tuan. Tuan-tuan nak turun katil yang tak tinggi mana, tapi dia rasa sayunya tinggi tak mampu. Tingginya katil tu. Nak uluk kaki pun tak berani, tuan-tuan. Bila ayak yang berapa tapak je untuk dia sampai. Tapi dia rasa jauh, ya Allah. Tuan-tuan, payahnya, jauhnya. Tuan-tuan, waktu lain, dia boleh kayuh berkilometer. Boleh jogging berkilometer. Tuan-tuan, bila dia main program ilmu, tuan-tuan, terpaksa pergi pun hari Jumaat ni, pergi khutbah, dengar khutbah. Berat mata, lena tu weh. Majlis ilmu, tuan-tuan, berat mata. Tang lain payah lena, pergi majlis ilmu, sat je. Tuan-tuan, dia duha ni pun jaga-jaga, sat lagi tergolek bawah. Tapi kan, mudah lena lah majlis ilmu ni. Hari Jumaat ataupun yang kuliah ilmu, berat mata, tuan-tuan, berat tangan pula lagi. Agak-agak tabung kau dekat, mata pun kau pejam. Tangan pun tuan-tuan, tu berat nak buat kebaikan dengan sebab maksiat, tuan-tuan. Dia sayang ke harta, dia sayang, tuan-tuan, apa yang dia ada. Payah nak buat, tuan-tuan, kebaikan. Masya Allah, muslim-muslimat. Dia boleh duduk pegang handphone, duduk tonyoh atas bawah apa semua, buat mengadap. Tuan-tuan, boleh kan dia baca Quran lama tu? Tak boleh, tuan-tuan. Dia tak terasa seronok. Tapi hak benda macam tu senang je. Wa qillatan fil rizq, dan rezeki jadi kurang. Betul kan jadi kurang? Projek tu masuk jam biasa, duit tak pernah berkurang apa pun, skema pun tak pernah kena. Tuan-tuan, berat, rezeki jadi kurang, berkurang di sudut keberkatan. Duit memang banyak, masuk memang banyak, tapi yang keluar untuk dapat buat kebaikan tu tak ada, tuan-tuan. Rabih ke benda hak tak baik, benda yang tak patutnya, mudah je dia keluar. Tapi ke arah untuk dapat pahala, dapat, tuan-tuan, syurga, dia perkira baik. Tuan-tuan, ni kesan daripada maksiat. Bila seseorang, tuan-tuan, melakukan maksiat, tuan-tuan, benda ni akan berlaku terhadap dia, maka dia akan hidup dalam keadaan, tuan-tuan, gelap, teraba-raba, dalam keadaan takut disentak nyawa, dalam keadaan terkejut. Maka dia perlu untuk menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang tak menyebabkan dia hidup dalam keadaan sedemikian rupa. Tuan-tuan, Nabi pesan, bila sahabat tanya orang yang baik tu siapa, kan, orang yang baik, khiyar, Nabi pesan kat kita supaya pilih kawan yang baik. Begitulah juga pemimpin yang baik. Siapa dia orang yang baik ni? Tuan-tuan, Nabi sebut, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh. Orang yang baik di kalangan kamu ialah orang yang bila kamu tengok dia, kamu teringat terus ke Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Tok Haji Saleh nak balik mengaji daripada Mekah, tanya Tok Guru Pak Daim, dia nak balik nak duduk dengan kumpulan mana? Tok Pak Daim pesan mudah je, duduk dengan kumpulan yang ramai Tok Guru. Tok Guru ni orang baik lah, tuan-tuan. Orang yang bila didengar nama dia pun, tuan-tuan, kita rasa malu, kita rasa nak buat, nak jadi macam dia, nak cari ilmu macam dia, nak buat ibadat macam dia. Ni ciri orang baik pertama. Bila kamu tengok dia, terus teringat ke Allah Ta'ala. Tengok dia aja, tengok gambar dia, teringat ke Allah Ta'ala. Pasal kita tahu dia punya ibadat macam mana. Hak nampak tu pun kita kagum dah. Hak tak nampak, hak dia buat, tak tahulah macam mana. Wazada fi minkum mantiqu. Orang yang akan menambah, tuan-tuan, ilmu kamu bila dia bercakap. Ini orang baik. Tuan-tuan, ada kat tok guru kita, pimpinan kita, yang bila bercakap, tuan-tuan, cakap dia menambah ilmu untuk kita, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, mengingatkan kita kepada akhirat. Ini ciri orang yang baik, pemimpin yang baik, ialah menambah ilmu bila dia bercakap. Waraqabakum bil akhirati amaluh. Ciri orang baik ketiga ialah dia, tuan-tuan, merangsang kita dengan amalannya. Amalan dia tu merangsang kita dengan akhirat. Kita tengok tasbih dia teringat terus ke Allah Ta'ala.
Tuan-tuan. Teringat terus kat Allah. Kita tengok belakang je, tengok dia punya pakaian. Allahu Akbar. Tuan-tuan, teringat ke akhirat. Amalan dia kita dengar tu, ni beramai, ni baca, ni hidup dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita pun malu dan berdoa moga-moga dapat tiru pun jadilah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Marilah sama-sama kita muhasabah dengan tempoh hayat yang masih ada ini supaya terisi dengan kebaikan, muslim muslimat, dan kita letakkan tuan-tuan dalam hidup kita ada matlamat, ada cita-cita yang perlu kita capai tuan-tuan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu dia remaja, Sayyidina Umar bin Aziz ni cita-cita dia ialah dia nak jadi menantu kepada khalifah. Sayyidina Umar bin Aziz waktu dia remaja lagi, Allah perkenankan cita-cita Sayyidina Umar bin Aziz bila dikahwinkan dengan sepupu dia Fatimah binti Al-Walid, menikah dengan anak pak menakan dia. Bila dah jadi menantu khalifah, dia bercita-cita pula nak jadi gubernur di kota Madinah, tempat dia mengaji, tempat dia membesar. Ayah dia pernah jadi gubernur di Madinah dulu. Allah perkenankan impian cita-cita Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bila dia dilantik menjadi gubernur di kota Madinah. Tuan-tuan, mengikut riwayat Sayyidina Anas bin Malik sempat hidup sampai ke zaman Sayyidina Umar bin Aziz ni ketika di Madinah. Sayyidina Anas pernah menyebut, mengikut riwayat, Sayyidina Anas kata lepas daripada dia menjadi makmum dalam sembahyang yang diimamkan oleh Sayyidina Anas, oleh Sayyidina Abdullah, Sayyidina Umar bin Aziz. Sayyidina Anas kata apa? Aku tak pernah jumpa seseorang zaman ni yang sembahyangnya persis seperti mana sembahyang Nabi, melainkan anak muda ini, iaitu Sayyidina Umar bin Aziz. Bila dah jadi gubernur, cita-cita kedua ni Allah makbulkan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bercita-cita pula nak jadi Amirul Mukminin, jawatan tertinggi dalam kerajaan. Sebelum dia dilantik tuan-tuan, dia buang cita-cita dia. Dia tak mau jadi Amirul Mukminin. Tuan-tuan, ketika abang ipar dia sakit, tuan-tuan Sulaiman, dan Sulaiman ni tanya kepada menteri kanan yang nama Raja' Haywah, nak buh siapa sebagai penggantiku nanti. Ketika itu Sulaiman tengah sakit. Raja' Haywah kata, tuanku pilihlah seseorang yang boleh mengurangkan dosa tuanku di akhirat nanti. Siapa dia? Tanya Sulaiman. Tuan-tuan, Raja' Haywah kata, adik ipar tuanku sendiri, Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, buh, tulis nama dia, tapi jangan sebut ke orang, jangan bocor, lagi jadi masalah. Tuan-tuan, satu hari Raja' Haywah ni bertembung dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar kata nak sembang sikit. Raja' Haywah kata, hang pun jangan macam adik-beradik lain kah? Nak minta jawatan juga? Sayyidina Umar kata, tak. Aku minta hang jangan gatal mulut duk cadang nama aku. Kalau tak disebut nama aku, jangan dia tak sebut nama aku, jangan hang duk sebut pula nama aku. Kalau disebut nama aku, hang abang kata aku tak layak. Raja' Haywah kata, hang pelik. Orang lain pakat nak bagi duit supaya boleh dicalonkan jadi pengganti khalifah, hang tak mau. Sayyidina Umar bin Aziz kata, aku tak layak, tuan-tuan. Tapi Allah takdirkan Sayyidina Umar menjadi Amir Mukminin. Muslimin muslimat, cita-cita yang terakhir menjadi mukminin itu dia buang, tuan-tuan. Sebelum dia dilantik menjadi mukminin, dia ganti dengan satu cita-cita yang lain. Cita-cita yang menjadi sasaran utama dalam hidup dia, cita-cita terbesar dia, iaitu cita-cita untuk memastikan dia menjadi penghuni syurga di akhirat nanti. Dengan cita-cita itulah dia merombak kehidupannya daripada serba mewah menjadi seorang yang rendah, yang zuhud, tuan-tuan. Hari pertama lepas dilantik menjadi Amir Mukminin, dia balik rumah jumpa dengan isteri dia Fatimah dalam keadaan menangis. Isteri dia kata kepada Sayyidina Umar yang menangis, tak cukup lagi ke jawatan yang dapat ni? Tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, aku teriak ni bukan pasal apa, aku teriak ni pasal takut nasib aku di akhirat. Fikir bagaimana tah rakyat nanti, mereka akan main tuntut depan Allah terhadap ketidakadilan aku. Apa yang aku boleh bayar melainkan dengan amalanku. Akhirnya aku jadi bankrupt dan aku dilempar masuk dalam neraka. Menyebabkan dia teriak. Tuan-tuan, riwayat menyebut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 2 tahun lebih sikit dia jadi Amir Mukminin. Isteri dia Fatimah bagi tahu bahawa suami dia tak pernah mandi hadas besar. Tak pernah mandi hadas besar.
sama ada mimpi ataupun buat hubungan kelamin dengan isteri. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, takut dia dengan amanah yang dipikul. Masuk dalam rumah waktu malam, duduk dalam satu bilik, yang tuan-tuan bilik tu siapa pun tak boleh masuk. Bila Sayyidina Umar bin Aziz mati diracun, ahli kerabat mai serbu rumah dia yang dibuat daripada tanah liat saja. Masuk dalam bilik yang konon-kononnya mereka kata Umar menyimpan harta yang dia rampas daripada ahli kerabat yang lain dan buh dalam bilik tu. Masuk-masuk ada tuan-tuan hamparan masa berjadah usang, dan ada satu rantai yang diikat di alang. Yang rantai itu dikatakan digunakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk terus berdiri menghadap Allah dalam qiyamul lailnya. Tuan-tuan, 2 tahun lebih tak pernah mandi hadas besar, kata isterinya. Muslimin muslimat, adakah apa yang dicari oleh Sayyidina Abdul Aziz ini diperoleh? Tuan-tuan, Imam Abu Nuaim meriwayatkan ketika satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan rombongan menteri-menteri dan orang besar menuju ke Mekah, kalau tak silap saya tuan-tuan. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Sayyidina Umar berhenti mengejut, turun daripada kenderaannya dan minta tuan-tuan satu alat yang boleh dia buat korek pasir ataupun tanah. Tuan-tuan, ahli rombongan kata, wahai mukminin, awak pasal apa? Sayyidina Umar kata dia nak kebumikan ni bangkai ulang ni. Bangkai ulang ni. Tuan-tuan, ahli rombongan lain kata, biarlah kami wahai mukminin yang buat tu bangkai ulang je. Tapi Sayyidina Umar bin Aziz kata, jangan. Aku seorang-seorang yang nak buat. Jangan orang lain campur tangan. Bila selesai kebumikan bangkai ulang itu, tiba-tiba terdengar satu suara, tuan-tuan, yang menyebut sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Pakat terkejut habis tuan-tuan, dengar suara tapi tak tahu daripada mana, daripada siapa yang ucapkan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz minta supaya tuan suara tu tunjukkan diri dia. Kalau tak tunjuk, tolong habaq dia siapa. Lalu suara tu kata, dia adalah salah satu jin yang beriman kat Nabi. Beriman dengan Nabi dalam peristiwa di Taif, lepas balik daripada Taif itu. Dan Nabi sebut kepada seorang sahabat dia dalam rombongan itu yang bernama Surrak, bahawa Surrak akan mati keseorangan di tempat yang tak ada orang, dan dia akan dikebumikan oleh umat Nabi yang terbaik di zaman itu, kata Nabi. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Aziz tanya, betul kamu dengar macam tu? So jin tu kata, aku dengar sungguh daripada apa yang Nabi sabdakan. Tuan-tuan, rupa-rupanya jin yang mati berupa jadi ular akibat daripada kecederaan parah melawan jin kafir. Itulah Suraq yang bertukar jadi ular, dikebumikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang Nabi sifatkan sebagai umat dia yang terbaik di ketika itu. Tuan-tuan, moga-moga dengan kisah-kisah yang kita kongsi daripada Al-Quran, cerita-cerita yang bakal berlaku, menjadi peringatan untuk kita, menjadikan diri kita sentiasa beringat dan mencari peluang untuk mencari bekal dengan sebanyak dan sebaik mungkin. Muslimin muslimat, ni dewan ni nak buat, moga-moga daripada pembinaan ini pastikan ada sumbangan kita dan pembinaan ni. Jangan kita menyesal, dah siap Allah, menyesal kita bila tengok dewan ni digunakan dengan sebaiknya. Program tak berhenti, masa tu kita akan menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infaklah dengan apa yang kami kurniakan kepada kamu. Jangan bila mana mati mai, dia pun sebut, wahai Tuhan, tangguh saat kematian. Tangguh saat rabbi aqaltani ila ajalin qarib, tangguh saja. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia janji dia nak sedekah. Tuan-tuan, pasal apa disebutkan sedekah dalam ayat ni? Awak orang nak mati tu tak sebut nak sembahyang. Awak tak sebut haji, awak tak sebut baca Quran, awak tak sebut puasa. Dia pergi sebut nak sedekah. Kalau bagi panjang umur saja dia nak sedekah. Tuan-tuan, kalaulah malaikat maut mai kat seseorang, dia minta, tuan-tuan, anak mati tu minta, bagilah tempoh hayat tanjuk sikit. Malaikat maut pun pergi sembang dengan Allah Ta'ala. Allah kata, okeylah, bagi setengah jam. Kalau boleh macam tu clear agak, tuan-tuan. Tapi tak payah. Setengah jam. Saya nak tanya muslim-muslimat, kalau dapat, tuan-tuan,
permohonan macam tu dan diperkenankan oleh Allah setengah jam, dilanjutkan usia kita daripada yang sepatutnya setengah jam. Kalau nak semayang berapa rakaat dan semayang setengah jam, habis tuan-tuan, tempoh setengah jam habis. Dekat tu dah boleh buat, terhenti terus semayang tu. Kalau nak puasa, mana boleh, mana cukup setengah jam. Nak buat haji, lepas dah haji, tunggu tahun depan, mana dan ni setengah jam yang ada ni, tak ada nak haji. Kalau nak baca Quran, berapa muka surat tuan-tuan, nak baca Quran, dan berapa muka surat, tak apa banyak tuan-tuan. Masya Allah, muslimat, tak, mana di ibadat yang dibuat tu terhenti lepas tu, terhenti dekat tu je. Tapi tuan-tuan, disebutkan nak sedekah, pasal sedekah tuan-tuan walaupun dilafazkan, tolong bagi kat pas pendang sekian banyak hak duk account, bagi kat anu, bagi kat ni, tuan-tuan, apa yang disebutkan itu walaupun dilaksanakan lepas kawan tu mati, tuan-tuan, pahala terus jalan. Tuan-tuan, terus jalan. Hak tadi semayang, habis semayang berapa rakaat, terhenti takat tu lah habis. Tapi bila diinfak harta, bila diwasiatkan harta, tuan-tuan, pahala berterusan, berjalan tuan-tuan. Itulah yang disebutkan dengan sedekah kalau dipanjangkan umur. Muslimin muslimat, moga-moga kita beringat, kalau malaikat mai tuan-tuan kat kita lepas kuliah duha ni, abang kata petang ni pukul 6 aku nak mai balik jumpa hang, nak ambil nyawa. Agak-agak tuan-tuan nak balik rumah dah. Kalau orang lelaki tak balik rumah dia, saya rasa terus pergi masjid hari Jumaat ni, tak balik dah. Habis Jumaat, habis sembahyang, tak balik tuan-tuan. Kirim salam silap-silap sebelum Jumaat, dia bangkit umum pegang mic, saya minta maaf banyak-banyak, minta halal minum, akan makan minum dihalalkan, apa semua minta. Orang tawak pasal apa ni, orang terbiak ni, tak apa dah tuan-tuan. Dia tak akan balik. Kalau dia balik pun tuan-tuan, handphone ni dia tak tengok dah tuan-tuan. Kalau dia pegang handphone pun, telefon anak-beranak, adik-beradik, kawan-kawan, aku minta maaf, halal makan minum, tuan-tuan, dia duduk atas sejadah, tak keluar mana dah tuan-tuan. Duduk istighfar, tak fikir apa dah tuan-tuan, tak fikir apa dah. Pasal apa? Nak akhir hidup dia atas sejadah dalam keadaan duduk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalah kita tak tahu malaikat nak main jumpa buat terakhir dengan kita bila, kita tak tahu. Sayyidina Umar bin Aziz kata sehari 360 kali malaikat maut duk tengok kita tuan-tuan. Tapi kita tak sedar. Malaikat maut kata, dia ni duk gelak lagi. Tak ada. Saya ingat dulu tuan-tuan, ni penutup ni, kalau saya sembang cerita lagi sampai Jumaat lagi tak habis ni cerita. Tuan-tuan, ni cerita betul. Dia Arab dulu masuk sahabat. Cerita Zubair dulu ni, bukan zaman kaya Dubai lah ni. Cerita ada satu kedai mic dimiliki oleh orang tua. Orang tua ni satu pagi dia buka kedai mic, tiba-tiba tuan-tuan didatangi oleh seorang lelaki yang serba putih, rambut putih, kening putih, kulit putih, baju putih, seluar putih, semua putih, jubah semua putih ni, kasut pun putih. Dia tengok, pelik ni, hamba Allah hak serba putih ni masuk dalam kedai emas ni. Dia bagi tuan-tuan sebentuk cincin kat orang tua tu, dan dia tak cakap apa, dia buat isyarat minta macam diperbagi. Dia pergi duduk di satu kursi. Tak lama lepas tu ada pasang laki perempuan, dia mai ke kedai emas tu juga, mai bawa barang kemai. Abang kata nak minta perbaik juga kat tuan kedai tu, orang tua tu. Tuan-tuan, orang tua tu kata, boleh, tapi lepas saya perbaik hak dia dulu. Dia tunjuklah kat orang hak serba putih tu, hak duduk di kursi dalam kedai. Tuan-tuan, laki perempuan, laki bini ni, mereka tengok hak aku, pasal pakcik tu tunjuk ke satu arah, kata tu nak selesai hak dia dulu. Mereka kata, mana ada orang dalam kedai ni, kita aja. Mereka ambil balik tuan-tuan barang kemas tu, lari keluar, takut pakcik ni betul tak betul ni. Dia kata nak selesai barang orang tu dulu. Orang tu siapa? Tak nampak siapa pun. Tuan kedai ni, pakcik ni jadi gelabah dah. Seperti dia ni dah lah pakai serba putih ni. Tuan-tuan,
pelanggan ni hak serba putih mai kat pakcik tu, dia kata jangan takut. Baru dia bercakap, jangan takut, aku ni hamba Allah yang baik. Ya Allah hantar, hari ni adalah hari terakhirmu di dunia ini. Aku mai nak ambil nyawa kamu. Malaikat telah berbaris-baris di langit nak menyambut kamu. Kamu akan mati dalam keadaan baik. Tuan-tuan, pakcik ni orang baik. Dia dengar-dengar kata dia akan mati hari itu dan mati pula dalam keadaan baik. Malaikat duk beratok nak sambut roh dia dah. Tuan-tuan. Jadi tak teringat apa dah. Anak bini pun tak teringat dah. Malaikat yang serba putih ni kata, sebelum aku ambil nyawa kamu, aku nak bagi mu nikmati dulu apa yang aku bawa daripada syurga. Hamba Allah, kata malaikat ni buat keluar macam sapu tangan. Dia kata, ni ada haruman daripada syurga, wangian daripada syurga. Mu hidulah sebelum aku cabut nyawa kamu. Tuan-tuan, orang tua tu pun hidup, wangi sungguh. Malaikat kata kat dia lagi, sedut, hidu lagi, bagi dalam lagi sikit, lama sikit lagi. Pakcik tu pun hidu, tuan-tuan, wangi lagi dia rasa, pasal lama dan sedut lagi dalam. Malaikat kata kali tiga, ni kali terakhir, mu hayati wangi ni dalam-dalam betul, lama betul, hayati sebelum nyawa mu dicabut. Pakcik tu pun, tuan-tuan, dia hidu wangian tu, sedut lama-lama sungguh dalam-dalam. Lepas itu habislah cerita dia. Tuan-tuan, cerita dia bersambung. Minggu selesaikan tu bersambung. Bila dia buka mata. Bila dia buka mata, duduk tengok, duduk syurga dah kot ni. Tapi bila dia duduk tengok, tuan-tuan, duduk tengok ke atas ke siling, rasa macam bisa tengok tempat ni. Beralih kanan belah kiri, tengok-tengok duduk dalam kedai dia lagi. Dia mangkit celapak pergi tengok. Semua barang kemas dia licin, tuan-tuan. Rupa-rupanya malaikat hamba Allah tu menyamak jadi malaikat maut. Dia lari pergi balai polis report. Bila pergi report, polis gelak kat dia. Polis kata, ni kes ni bukan kes pertama, kes nombor berapa aku tak tahu. Orang menyamak dia malaikat maut. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dua laki yang mai, laki bini tu mai pun menyamak juga geng malaikat maut palsu tu juga. Bila malaikat pakcik tu nak selesai dia kawan tu dulu, depa pun berlakon konon-konon tak nampak hamba Allah tu. Pakcik tu jadi percaya, dia kata malaikat maut. Rupa-rupanya sapu tangan tu, tuan-tuan, satu wangian yang menyebabkan pakcik tu jadi pengsan. Masya Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, nak mati dalam husnul khatimah. Orang boleh menyamak jadi malaikat maut. Tuan-tuan, kalaulah macam kita bacalah kisah ajan-ajan sesat, tak kira di Malaysia ke di mana-mana sekalipun. Ajan sesat ni antara benda yang menarik perhatian orang, dijamin masuk syurga. Kan? Ayat pin ke apakah, semua ajaran tu mesti janji akan masuk syurga. Hak jenis jahat, tuan-tuan, tak buat ibadat apa semua, tiba-tiba senang dia masuk syurga, bayar sekian banyak, tak mau lagi. Tambahlah kita, tuan-tuan, yang buat dengan amal kebaikan ni, harap sangat untuk dapat berada di tempat yang baik tu. InsyaAllah, muslimin muslimat, pagi Jumaat ni saya nak ajak kita perbanyakkan selawat kepada Nabi, kerana apa yang diriwayatkan, tuan-tuan, malaikat pada hari Jumaat ni, kalau kita berselawat, muslim muslimat, selawat kita kepada Nabi langsung sampai kepada Nabi, bukan melalui malaikat lagi. Hari lain, malaikat yang akan bawa pergi kepada Nabi dan habaq. Dan hadis sebut, malaikat tu akan bawa kepada Nabi Muhammad dan sebut, ya Muhammad, inna fulan ibn fulan salla alaik. Wahai Muhammad, fulan bin fulan berselawat kepadamu. Imam Syaqiti, tuan-tuan, guru ngajak tafsir dan Masjid Nabi dulu pernah sebut, hadis ni menyebut tentang kelebihan selawat, iaitu apabila seseorang berselawat kepada Nabi, nama dia akan disebut kepada Nabi, dan nama ayah dia juga disebut otomatik kepada Nabi. Nama mak tak kalut, tuan-tuan. Nama ayah ni, orang yang berselawat kepada Nabi, nama dia akan disebut kepada Nabi. Malaikat habaq fulan bin fulan, nama ayah sekali. Beruntunglah, dan itu antara bentuk kebaikan seorang anak kepada ayah dia.
Bila dia berselawat kepada Nabi, dia buat kebaikan kepada ayah dia. Tuan-tuan, itu antara bentuk kebaikan dan ketaatan seorang anak dengan dia berselawat kepada Nabi. Ayah dia disebut juga nama kepada Nabi SAW. Jadi sebenarnya ni saya nak kongsi satu selawat. Tuan-tuan, selawat ni pernah selawat ni tuan-tuan tahu. Selawat apa? Al-Alil Qadr. Ulama tu tunggu banyak beramai. Cuma ni yang kisah saya nak kongsikan, selawat ni dia ada versi yang lain yang Nabi pernah bagi kepada seorang ulama besar tuan-tuan di Syria, iaitu Syekh Badruddin Al-Hasani. Kalau kita baca cerita Dr. Zulkifli Al-Bakri, waktu dia mengaji di Syria, dia kayu geret nak pergi mengaji, dia akan berhenti tuan-tuan di satu kawasan perkuburan. Yang salah satu kubur di kawasan perkuburan tu ada kubur Syekh Badruddin Al-Hasani dan seorang ulama lain. Balik daripada tempat mengaji, dia akan singgah juga di kubur tu, baca tuan-tuan sedekah kepada penghuni kubur, terutama kepada Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh Badruddin Al-Hasani ni tuan-tuan disebutkan sebagai muhadis terakhir tuan-tuan yang terbesar. Waktu dia lahir, ayah dia tuan-tuan pergi jumpa dengan tok guru ni, pergi jumpa dengan tok guru ni, tolong tahnik, tolong doa. Tuan-tuan, sampailah orang habang ada seorang tok guru, tapi jauh lah kena pergi. Ayah dia bawa pergi tuan-tuan, rumah tok guru tu pun tahnik, hujan lebat. Tok guru tu kata, tidur sini dah, esok bawa balik. Dia pun, ayah tu pun tidur dengan anak dia, baby ni. Malam tu tuan-tuan, malam tu ayah dia mimpi tengok Nabi mai. Nabi suap buah kurma kepada anak dia, Syekh Hasan ni. Dia mimpi Nabi mai suap, mai tahnik anak dia dengan buah kurma. Dan bila dia jaga daripada tidur, tengok anak dia yang baby dulu tu tengah kunyah kurma. Tuan-tuan, Masya Allah, dia tengah kunyah kurma. Nabi dan mimpi tu Nabi suap bagi buah kurma. Dia panggil tok guru tuan rumah tu cerita. Tok guru tahan jaga betul-betul anak ni. Tuan-tuan, Syekh Badruddin ni, saya baca kisah dia. Kalaulah siapa-siapa, tak kira presiden ke, seorang raja, sultan ke, kalau dia tak akan layan tuan-tuan, melainkan layanan yang sama dia bagi kat orang. Siapa-siapa yang boleh jumpa dia lebih daripada 10 minit, orang kata Allah betuahnya orang ni. Tuan-tuan, pasal apa? Dia sibuk dengan ilmu, dengan mengajak dan mengaji, tidur sambil duduk je tuan-tuan. Tuan-tuan, ada seorang alim di Afghanistan pergi ke masjid Nabi, berdoa tuan-tuan di masjid Nabi, minta kat Nabi nak jumpa Nabi, dan dia mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi tu Syekh Afghanistan tu minta kat Nabi, tolong tunjuk satu amalan untuk dia boleh berselawat kat Nabi. Nabi kata kat Syekh Afghanistan tu, mumpi ke Damsyik, mumpi cari matahari kepada Syam, bumi matahari, gelaran matahari kepada bumi Syam, pergi sana. Tuan-tuan, Syekh Afghanistan tu pergi ke Syam, pergi ke Syria, dan cari, orang kata tak lain mestilah Syekh Badruddin Al-Hasani. Bila dia dapat jumpa dengan Syekh Badruddin Al-Hasani, tuan-tuan, Syekh tu kata, Nabi kain salam kepada Tuan Syekh, dan Nabi pesan suruh Syekh bagi kat saya selawat yang Syekh duk baca selalu. Tuan-tuan, Syekh Badruddin bagi selawat yang kita selalu baca, selawat Al-Qadr, cuma ada beza sikit tuan-tuan. Tuan-tuan, beza sikit. Hak ni Nabi bagi langsung kepada Syekh Badruddin Al-Hasani. Yang biasa berselawat tuan-tuan, biasanya 80 ke 85 ribu sehari selawatnya. Dalam keadaan dia sibuk dengan ilmu. Tapi tuan-tuan, hebat. Yang tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita, ulama hantar mereka anak murid dia, hantar duit kepada pelacak-pelacak di Damsyik. Dia, kisah dia. Yang isu pelacak-pelacak tu semua bertaubat, main masjid dia semayang. Saya juga pernah baca cerita tuan-tuan, semayang subuh, semayang subuh, bagaimana Syekh Badruddin jadi imam, dia duduk dan ta'iyat akhir punya dah lama. Anak murid belakang ni penuh bakat resah. Awak tunggu mati ke apa? Tuan-tuan, lepas bagi salam, anak murid hak kanan ni bakat terpah. Pasal apa Syekh? Duduk tahiyat lama sangat, pasal apa? Tuan-tuan, Syekh Badruddin kata, bila aku duduk ucap salam ke Nabi, Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, aku tak dengar jawapan salam daripada Nabi. Anak murid kata, adakah tiap kali Syekh sebut salam dan tahiyat tu Syekh akan dengar jawapan salam daripada Nabi? Syekh kata, ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tiap kali dia ucap salam dalam tahiyat tu, dia akan dengar. Dan tadi dia kata,
Aku tak dengar jawapan Nabi. Aku ulang Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Pasal lafaz Assalamualaikum. Macam Nabi duduk depan. Sampailah aku dengar jawapan salam daripada Nabi, baru aku habis tahiyat. Subhanallah. Tuan-tuan, selawat Al-Qadr yang Nabi bagi khusus kepada Syekh Badruddin Al-Hasani, kalau hari Jumaat ni tuan-tuan dianjurkan untuk dibaca 100 kali. Kalau hari lain dianjurkan baca 7 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Habibil Mahbub al-Alil Qadr al-Azimil Jah al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia beza sikit al-Habibil Mahbub. Kalau selawat Al-Qadr sebut hak kita duk beramai sebelum ni, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Habib al-Habibil Ali. Hak ni al-Habibil Mahbub, tambah perkataan mahbub yang Nabi bagi khusus tuan-tuan kepada Syekh Badruddin Al-Hasani. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi tuan-tuan yang duk beramai selawat tu boleh ramai, teruskan beramai, dan moga-moga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW dengan selawat yang kita perbanyakkan khususnya pada hari Jumaat ini. Terima kasih atas kebersamaan pada pagi ini. Mohon maaf atas kekurangan di pihak saya, dan moga-moga apa yang dikongsi bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'azab wa nasiban min al jannah warzuqna an nadhar ila wajhikal karim. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi awladina wa zurriyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma arzuqna ma la yakfina wa baitan ya'wina wa qina syarra ma yu'zina. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.